tips yang pertama adalah resume kreatif. Jadi kalau kita boleh lihat kat sini, antara resume kreatif yang kita ada ialah sebagai contoh yang inilah, di mana dia meletakkan CJ penyertaan beliau. Dia dapat Certificate of Appreciation daripada International College, dan dia juga dapat sekali lagi certificate. So dia banyaklah, dia letakkan sijil-sijil yang penting, di mana yang dia boleh, betul, sijil-sijil yang boleh membantu beliau untuk meyakinkan lagi para interviewer. Sebagainya dia dapat pelantikan daripada kadet polis. So kita cuma perlu letakkan dalam resume tu, kita cuma perlu letakkan sijil-sijil yang penting sahajalah. Lagi satu, dekat dalam resume ni kita perlu letakkan biodata yang lengkap. Sebagai contoh, kita perlu letakkan nama, ataupun kita perlu letakkan kita punya grade ketika belajar, ketika ambil SPM, kita boleh letakkan keputusan. Jadi perkara-perkara itu akan lebih membuatkan para interviewer tu lebih yakin untuk mengambil kita bekerja lah dekat dalam syarikat beliau. Jadi tips yang kedua pula ialah berpakaian kemas. So seperti yang semua tahu, ketika kita pergi interview, kita perlu nampak lebih kemas agar kita punya penampilan tu jadi macam orang percaya dengan kita, yang kita ni ada smart sikit. So antara tips-tips untuk berpakaian kemas ialah kita perlu memakai baju kemeja seperti yang macam ni. Kita juga perlu memakai seluar yang bersesuaian seperti seluar slack ataupun seluar jeans warna hitam. Kita juga perlu memakai kasut supaya nampak lebih proper ataupun lebih kemas. Dan jangan lupa untuk memakai warnian sikit. Jadi tips yang ketiga, ini tips ni antara yang paling penting lah ketika kita nak menghadiri temu duga, iaitu kita perlu mengenali bakal majikan kita. So sebelum kita pergi dekat satu interview tu, kita perlu mengenali dulu siapa bakal majikan kita. Sebagai contoh, kita hendak bekerja di suatu company ni, di suatu kilang. Jadi kita kena tahu dulu benda-benda penting mengenai kilang tersebut. So antara benda penting tu, siapa dia punya owner, kita perlu check dia punya latar belakang dia, company tu asal daripada mana, ataupun company tu produce barang apa. Jadi kita kena ambil tahu benda tu semua, supaya seperti yang saya cakap tadi, kita boleh meyakinkan lagi para interview tu untuk mengambil kita bekerja dengan mereka. So cuba anda bayangkan kalau para interview tu tanyakan kita, so siapa kita punya CEO, siapa kita punya ni, dan kita dapat jawab. So tu akan lagi kita punya advantage, ataupun kita dapat kelebihan kat situ lah. So tips yang keempat ialah kita perlu ambil masa bertenang. So masa bertenang ni apa benda? So masa bertenang ni adalah masa ketika interview bertanyakan soalan dan sewaktu kita menjawab soalan. So kita perlu ambil masa yang agak tak adalah panjang sangat. Kita perlu ambil dalam 2-3 second untuk kita berfikir ataupun ambil nafas. So sebagai contoh, apabila interview tanyakan soalan, kita tidak perlu terburu-buru untuk menjawab. Kita cuma perlu relax, kita akan berfikir dengan tenang, baru kita jawab soalan. So kita juga janganlah terlalu gugup ketika menjawab. Ketika interview tanyakan soalan, kita perlu berkeyakinan diri tu lebih tinggi lah. Kita jangan tu tak bagus, sebab tu akan nampakkan yang kita ni tak confident dengan jawapan kita. Apa yang kita kena buat ialah kita kena perlu lebih lantang, kita perlu jawab dengan jelas, tapi jangan terlalu menekan suara tu. Kita kena cakap tenang-tenang, tapi kita bagi jawapan yang padat. Okay? So poin yang terakhir ialah kita perlu mengambil tahu mengenai perkembangan semasa. Zaman sekarang ni terlalu moden, jadi kita boleh dapat banyak sangat info mengenai perkembangan antara dunia luar dan dunia di dalam negara kita sendiri. So kita tak perlu susah payah untuk bangun pagi untuk beli surat khabar kat kedai depan tu. Kita cuma perlu buka handphone, kita akan tengok dekat social media. Sebagai contoh, kita ada Facebook, kita ada Instagram, kita ada Twitter dan macam-macam lagi. Kita boleh tengok perkembangan semasa kat situ. So antara perkembangan semasa yang boleh kita tengok, kita boleh tengok berita tentang politik yang ada, kita boleh tengok tentang rakyat, kita juga boleh tengok mengenai saham. So perkara-perkara itu amat penting dan juga boleh bagi benefit kepada syarikat. Antara perkembangan semasa yang baru sekarang tengah naik ialah, sebagai contoh, kita ada NFT, non-fundable token, di mana orang sekarang boleh
jual mereka punya arts ataupun lukisan hanya di dalam online. So itu antara benda yang moden, yang canggih dan juga kita boleh praktikkan. So itu saja 5 tips yang saya boleh kongsikan kepada anda semua. Saya harap tips-tips yang saya bagi tu dapat membantu anda untuk lebih berkeyakinan diri ketika menghadapi interview pada masa akan datang. Itu saja daripada saya. Terima kasih.